Ya, selamat pagi kepada semua wartawan. Juga selamat pagi kepada YB William Leong dan juga YB Tan Hong Lim. Boleh saya mulakan press conference pada pagi ini? Okey. Press conference pagi ini adalah berkaitan dengan penangguhan mesyuarat jawatankuasa pilihan khas bagi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, di mana kita sepatutnya mengadakan satu mesyuarat pada esok, iaitu 19 hari bulan Januari, di mana mengikut jadual asal kita akan memanggil Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki untuk datang memberi penerangan berkaitan dengan isu pemberian saham menggunakan akaunnya. Seperti yang kita semua maklum, di mana semalam pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas YB Kuala Krai telah mengeluarkan satu surat di mana mesyuarat tersebut dia telah mengambil keputusan untuk menangguhkannya. Dalam isu ini, saya nak tekankan di sini ialah berani kerana benar, takut kerana salah. Kenapa saya berkata demikian? Sebenarnya Tan Sri Azam Baki, 3 insiden telah menyebabkan kita menimbulkan banyak persoalan. Yang pertama, apabila pada 26 Oktober, apabila seorang wartawan telah menulis satu artikel mengenai pemberian saham tersebut, beliau tidak menampil ke depan memberikan penerangan, di mana kemudian hari kita dapati bahawa penerangan Tan Sri ialah adiknya menggunakan akaunnya. Jika itu ialah jawapan yang sebenar, kenapa pada 26 Oktober apabila artikel tersebut dikeluarkan, Azam Baki tidak tampil ke depan pada masa tersebut untuk terangkannya? Itu ialah yang pertama. Kedua ialah pada 5 hari bulan Januari, apabila Tan Sri Abu Bakar mempengerusikan satu press conference, Azam Baki telah tampil ke depan dan memberikan jawapan dia. Satu jawapan yang rata-rata tidak dapat diterima. Bila ramai yang tidak boleh terima jawapan pada 5 hari bulan Januari, kami Jawatankuasa Pilihan Khas telah memutuskan untuk adakan satu mesyuarat pada 19 Januari. Ini adalah satu peluang untuk Tan Sri Azam Baki untuk memberikan penerangan yang selanjutnya bagi jawapan yang dia telah berikan pada 5 hari bulan Januari. Akan tetapi, Tan Sri Azam Baki mengambil pendirian dengan memberi 3 alasan bahawa dengan 3 alasan ini dia tidak mahu menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Jawatankuasa Pilihan Khas. Jadi kita, sebab itu pada mulanya saya kata berani kerana benar, takut kerana salah. 3 alasan yang diberikan oleh Tan Sri Azam Baki, iaitu pertama, dia kata sebab dia sudah ada silver suit, sebab itu dia tidak boleh datang untuk
untuk memberikan penerangan. Kedua, dia kata dia hanya boleh dipanggil melalui usul persendirian di Parlimen. Iaitu dia kata mesti ada satu usul dibentangkan di Parlimen, baru dia boleh datang ke Parlimen untuk memberi penerangan. Bukannya melalui jawatan kuasa pilihan khas panggil dia datang, bukan macam tu. Itu ialah alasan dia. Alasan yang ketiga yang dia beri ialah dia kata sebab oleh kerana sekarang sudah ada agensi lain yang akan siasat, iaitu termasuk SC, Security Commission, Suruhanjaya Security, dan juga ada jawatan kuasa aduan SPLM yang akan siasat. Sebab itu dia tak nak datang. Bagi kami, kita tidak setuju dengan tiga alasan ini. Yang pertama dia cakap sebab sudah ada fail saman fitnah, sebab itu dia tak boleh datang. Ini sama sekali tidak boleh diterima, sebab kita dapat lihat dalam banyak kes yang disiasat oleh jawatan kuasa khas di Parlimen, juga ada yang melibatkan saman fitnah. Tidak ada melibatkan kes mahkamah, tapi kita juga panggil mereka. Jadi tidak ada isu tersebut. Yang kedua mengenai dengan kita tidak boleh panggil dia. Jawatan kuasa pilihan khas tidak boleh panggil dia. Kalau mengikut jawapan dia, saya nak menarik perhatian kepada semua. Ini adalah standing order Parlimen kita, di bawah perkara 83/2 telah menyatakan bahawa perkara 83/2 sesebuah jawatan kuasa pilihan berkuasa, sesebuah jawatan kuasa pilihan berkuasa memanggil orang hadir di hadapannya atau meminta dikeluarkan surat-surat dan boleh mengeluarkan penyata kepada majlis menggandungi fikiran dan pandangannya serta dengan butir-butir keterangan telah diberi di hadapannya. Jadi peraturan ini, standing order Parlimen ini 83/2 jelas menyatakan bahawa jawatan kuasa pilihan khas mempunyai kuasa untuk memanggil orang hadir di mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas. Ini jelas dalam standing order kita. Jadi alasan kedua dia tidak berasas. Alasan ketiga dia pula yang mengatakan siasatan pihak berkuasa lain seperti SC dan jawatan kuasa aduan SPLM sedang siasat. Jadi kita tak perlu panggil. Itu juga tidak betul. Sebab kita Parlimen ada kuasa untuk memantau segala-galanya. Jadi kita jelas menunjukkan di sini 3 alasan yang diberinya tidak boleh diterima. Jadi saya nak tegaskan di sini 3 kesimpulan saya. Yang pertama, kita berempat, iaitu saya, Ahli Parlimen Kota Melaka, William Leong, YB William Leong, Ahli Parlimen bagi Selayang, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, YB Cham Fung Min, juga YB daripada Semanggar. Keempat, tidak setuju mesyuarat ini ditangguhkan. Kita tidak setuju. Dan saya nak highlightkan di sini ialah pengerusi jawatan kuasa pilihan khas telah memaklumkan kepada kita semua anggota semalam jam 11:59 pagi bahawa dia mengambil keputusan untuk menangguhkan mesyuarat tersebut. Sebelum 5 minit sebelum itu dia ada
maklum kepada kita bahawa dia sudah terima surat balasan daripada Tan Sri Azam Baki, di mana dia list down kenapa Azam Baki sudah ada balas surat. Dalam surat tu dia ada kata kenapa dia tak mau datang. 5 minit selepas itu, pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas membuat keputusan untuk tangguhkan mesyuarat tersebut. Sungguh pun ramai antara kita tidak setuju. Dan dalam masa yang paling singkat yang saya boleh lihat, dalam masa lebih kurang 12 minit saja. Ya, dalam masa 12 minit daripada keputusan pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas, Setiausaha Dewan Rakyat sudah sediakan surat tangguhan tersebut, surat penangguhan tersebut. Jadi kita dapat lihat keputusan dibuat dalam masa yang begitu singkat saja dan surat itu dapat dikeluarkan dalam masa yang begitu singkat sekali. Jadi kita ingin menyeru kepada pengerusi supaya kita harus teruskan mesyuarat kita. Kita tidak harus tangguhkan. Dan kita banyak perkara yang kita boleh bincang berkaitan dengan kes Azam Baki ini. Itu kesimpulan pertama yang saya nak buat. Kedua ialah Azam Baki hanya memberikan pandangan peribadi beliau tentang kenapa dia tidak mau datang menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh kita. Jadi itu hanya sekadar merupakan alasan beliau. Tetapi dia tidak harus menjadi satu alasan yang boleh diterima. Dia tidak boleh override. Dia parlimen. Kalau kita panggil dia sepatutnya datang ke mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas ini dan anda berikan jawapan anda. Datang dulu ke mesyuarat kita. Apabila kita tanyakan soalan, baru anda jawab. Sama ada anda nak gunakan 3 alasan tersebut atau jawapan yang lain, kamu bagi dalam mesyuarat tersebut. Bukannya sebelum kita panggil anda datang, kamu tak mau datang dan bagi alasan tersebut. Itu tidak logik dan tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ketua pengarah SPLM. Kalau ini menjadi satu presiden, di masa-masa akan datang, apa akan berlaku? Sebab itu poin yang ketiga saya ialah, kita tidak boleh biarkan Azam Baki berbuat demikian. Sebab dia akan membuka satu presiden, satu contoh yang tidak baik. Sebab di masa akan datang, orang-orang lain yang dipanggil, orang awam ataupun lain-lain orang yang nak dipanggil oleh Jawatankuasa Pilihan Khas ataupun mereka akan cuba gunakan cara yang sama dan enggan datang ke parlimen. Kalau itu berlaku, bagaimana parlimen dapat berfungsi? Sedangkan dalam peraturan telah jelas menyatakan bahawa sesiapa yang dipanggil mereka perlu tampil. Jadi saya berharap supaya pengerusi kita dapat mempertimbangkan semula keputusannya untuk menangguhkan dan kita harus teruskan mesyuarat kita dalam masa yang tersingkat. Sekian. Saya ingin jemput YB William Leong untuk menambah jika ada. Dipersilakan YB. Terima kasih. Saya nak tambah bahawa penting untuk mengadakan mesyuarat supaya ahli-ahli dalam PSC boleh bincang pertamanya tentang terms of reference of inquiry. Dan kedua ialah saksi-saksi yang perlu dipanggil. Hanya selepas ini dan bila seperti yang YB Ku telah berkata, bila kita tanya soalan, baru Tan Sri Azam Baki boleh berkata bahawa dia nak bantah atau tidak relevan dan sebagainya.
dan dia tidak dengan sendiri boleh berkata dia enggan datang, sehingga kita mengadakan inquiry dan memberikan soalan satu demi satu. Saya harap kita dapat mengadakan satu mesyuarat dengan segera supaya kita boleh mengadakan satu terms of reference. Sekian. Ya, terima kasih. Seterusnya saya jemput YB Kota Kinabalu, YB Campung untuk memberikan komen beliau. Okey, terima kasih kepada Ibu. Yang ingin untuk menambah sikit tentang dari segi fakta. Tadi YB ku dia kata dalam kurang daripada 12 minit surat penangguhan sudah keluar. Tetapi saya cek balik di WhatsApp group kita, dari ayat tangguh sementara menunggu laporan PUU, penasihat undang-undang daripada pengurusi kita, ya message tu pada 12.06 tengah hari. Surat penangguhan tu kita dapat lihat dalam WhatsApp group 12.11 tengah hari. So maksudnya dari 12.06 ke 12.11 cuma 5 minit. Ambil 5 minit sahaja dapat surat penangguhan. So yang itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menarik perhatian daripada media untuk lihat balik kronologi berlakunya isu ini. Jabatan kuasa kita memanggil Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk menghadiri di tempat kita. Surat tu dimaklumkan, dikeluarkan pada 11 hari bulan Januari. Kerana nak memenuhi 10 hari sebelum kita boleh panggil seseorang saksi lah yang dipanggil di tempat kita. Namun Tan Sri Azam Baki, beliau cuma file claim for defamation against Lalita pada 12 hari bulan Januari. So 1 hari selepas surat kita sampai di SPRM. So maksudnya, adakah kita lain kali sesiapa yang dipanggil oleh PSC ke atau Jabatan Kuasa Pilihan Khas ke, selepas dipanggil, orang yang dipanggil itu dia boleh file suit dengan sesiapa pun yang mengenai isu yang terlibat. Lepas tu dia terlepas daripada menghadiri di tempat kita. So ini dari segi fakta saya ingin nak tambah, atas kesemua ini saya, saudaraku dari Kota Melaka dan saudara William Selayang dan juga ahli parlimen Sepangga yang hari ini dia tak boleh bersama kita kerana ada program beliau. So kita membantah keputusan untuk menangguhkan mesyuarat jabatan kuasa kita ini. Dan sebenarnya jabatan kuasa kita masih boleh bermesyuarat. Kerana yang paling fundamental sekali, paling asas sekali, terms of reference, terma rujukan untuk inquiry untuk Tan Sri Azam Baki, kita pun belum putuskan. So, katakanlah Tan Sri Azam Baki dia berikan alasan, dia tak mau datang. Takkan kita sesama kita sendiri nak mengadakan mesyuarat tersebut untuk membincangkan terma rujukan macam mana kita nak tahu, kita nak siasat, kita nak mengenal pasti apakah adakah mekanisme sekarang yang adakah cukup untuk menangani isu seperti yang isu pembelian saham oleh seorang ketua jabatan. Kita bukan bertujuan, kita bukan bermaksud untuk mencari salah sesiapa. Itu bukan fungsi jabatan kuasa kita ini. Jabatan kuasa kita ini untuk memantau apa-apa di bawah jabatan Perdana Menteri. Dan saya rasa memang tidak munasabah kalau kita menangguhkan mesyuarat ini sampai tak ada satu tarikh yang ditetapkan di mana bilakah kita akan adakan ini balik. Dan saya minta pengurusi kita mempertimbangkan semula kerana kuasa untuk memanggil mesyuarat memang di tangan beliau. Dan saya minta kalau boleh kita terus adakan pada hari esok
Kalau tidak, semakin lewat kita tangguhkan mesyuarat kita ini, seolah-olah atau pihak-pihak tertentu takut bertepan dengan kita. Sekian, terima kasih. Okey, ada sebarang pertanyaan? Any question? 有什么问题吗？ Hi YB. Yeah. Nicholas here from FMT. Just wanted to check after the letter from the Dewan Rakyat Secretary and also from the chairman, have the four of you been in communication with YB Latif? And what has he said to you guys? When he make decision want to postpone, we already say we don't agree. But he still insists want to cancel because when this Azam Baki, when he give a reply letter, then subsequently he decided want to refer the matter to the Penasihat Undang-Undang Parlimen. Then he say, then that's why he say the meeting must be postponed. But our opinion is that even though Azam Baki already give letter, but we still can proceed. He only give his reason why he don't want to come. But according to what I mentioned just now, under the standing order and also the act, he have to come. When we ask him to come, he have to come. So we should ask him to come. Then in the so-called meeting, in the hearing, when we ask question, then only you reply. Whatever you not agree, then you say so. If you still remember, we did highlight one case. I just quote an example. PAC investigate one case, then they call the current Tanjung Piai MP come for as a witness, ask him to come. He came, but all the answer he give is I tak boleh ingat, I tak tahu. He give answer like that. But at least you must come. This is that's why we don't agree. When he make decision, he say no. He want to tangguh, then we say no. We should proceed. We should proceed, and we can ask the Penasihat Undang-Undang to come and give his opinion also. Why must we postpone? Who are Azam Baki to say he don't want to come? Who is Azam Baki to say he don't want to come to our parliament? When parliament asks you to come, you have to come. That's why we don't agree with the decision. And we did mention to our pengerusi that we don't agree to postpone it. Yeah. Sorry, YB, just one more question from me. So, are you saying also that the meeting should go ahead even if Tan Sri Azam Baki doesn't show up? The meeting should still go ahead tomorrow? Yes, by right, it should be that way. You see, just like I say, who is Azam Baki? Azam Baki can override parliament nowadays. Why when Azam Baki give a reply letter, we did 3 reasons, then we postpone our meeting? We are parliament. We are higher than others. How can Azam Baki say don't want to come, then we listen to him, then we postpone our meeting? We should insist one Azam Baki to come. By right, that should be the way. If Azam Baki refuse to come, then subsequently we take action. We should proceed with our meeting. We tell Azam Baki,
by right lah, this is our suggestion, is we should proceed with the 19th January meeting. Then let Azam Baki to decide whether you want to come or not. Azam Baki can come out a open letter, say that, okay, he don't want to come because 1, 2, 3. Then that is his own opinion. We, Jawatan Kuasa Pihak Khas, we still can proceed without him. If he don't want to come, we ask him to come, you don't want to come, we proceed. We still can discuss what we want to do. And not listen to just worried about his 3 reasons, then we cancel our meeting. That is our opinion. Is it okay, Nicholas? Yeah, perfect. Thank you, YB. Yeah. Azam Baki cannot override us lah. Cannot override the parliament lah. What I'm trying to say. Any other question? Ada soalan lain? Có chi nào đúng không anh? Hello, this is Azalia from the Malaysian Reserve. Yes. Hi, I'm wondering whether you have also tried to reach out to his brother Nasir Baki. Do you know, if you did, do you know what he said? That is why we say we should proceed with our meeting. Our tomorrow meeting, beside we calling Azam Baki, actually we also want to discuss who is the others we want to call, including people from his like what you suggest, like what you mentioned, his brothers. We also thinking to call other agency. We plan to call during that time who is his superior. He report to who. We also want to know. We also want to listen to them. What is their explanation? During that time, 2015, did Azam Baki declare how many shares he have? If yes, he declared to who? And we want to know the person when he received. If Azam Baki got declared, then what the head do to that declaration? All this we want to find out. Including now SC say they will investigate. So we will call SC also. We want to ask SC how they are going to investigate, when they are going to complete the investigation. All this we would like to pursue further. That's why we say tomorrow meeting not supposed to cancel. Because as we know, when SC say they want to investigate, then later on this MACC also say they will investigate SC. So all this we want to make sure the process of investigation won't be affected by all this latest development. Thank you, YB. Yep. Any other question? If not, then we end up our this press conference. Again, I would like to thank everybody for attending this PC. Thank you very much.